Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar bin Muhammad Dahlan. Nombor menteri A175360. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk metafizik. Maksud metafizik. Istilah metafizik itu merujuk kepada bahasa Yunani, iaitu meta bermaksud selepas dan fizika bermaksud yang mengenai alam. Metafizik bermaksud menjangkaui atau melangkaui alam fizik. Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal. Merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri, ia mengandungi dua suku kata yang utama, iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizik yang membawa makna zahir. Oleh itu, metafizik ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Metafizik merupakan salah satu cabang utama falsafah yang dikenali sebagai falsafah pertama. Merujuk kepada karya purba Aristotle, Metafizik. Aristotle mendefinisikan sebagai the study of the first principle and cause of the thing. Plato dan Aristotle berpendapat yang menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Ini kerana alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh dirasai kehadirannya. Maksud metafizik menurut keagamaan pula adalah fenomena di luar alam nyata. Metafizik merupakan kajian pada peringkat yang paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara, fenomena atau alam. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenar di luar alam biasa atau yang tidak dilihat. Metafizik adalah suatu bidang ilmu yang jauh melangkau atau menjangkau alam fizikal atau kebendaan. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat. Ahli metafizik mencari kefahaman mengenai zat atau kewujudan sebagai sesuatu yang wujud. Misalnya kita fikirkan tentang sesuatu objek seperti kerusi. Kerusi itu mempunyai warna dan tempat di dalam sesuatu ruang dan juga mempunyai baunya yang tersendiri yang kita bau ataupun kita boleh rasa sama ada kerusi itu keras atau lembut dan sebagainya. Semua itu adalah sifat-sifat khusus yang dikaitkan dengan kerusi itu, tetapi kalau kita nyahkan semua sifat tersebut, apakah yang tinggal pada kerusi itu? Yang tinggal menurut Aristotle adalah substans yang tidak mempunyai kualiti-kualiti khusus. Substans dianggap oleh Aristotle sebagai gabungan dari jisim dan rupa bentuk sesuatu objek itu. Menurut agama pula, ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Misalnya, kewujudan Tuhan, hidup selepas mati, hidup di alam barzakh, konsep syurga dan neraka. Semua ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh kita sahkan melalui diri kita, tetapi ia boleh disahkan melalui cara lain, iaitu wahyu dan sebagainya. Dalam fahaman agama dikatakan bahawa realiti itu tidak hanya terhad kepada bersifat jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis, empirisis dan seumpamanya, tetapi realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad seperti roh yang ada pada tubuh kita, kewujudan malaikat, jin dan sebagainya. Dari segi keagamaan, realiti itu tidak diterhadkan kepada bersifat material atau bersifat idea kerohanian semata-mata, tetapi ia merangkumi kedua-duanya sekali. Ia jelas berbeza dengan pandangan materialis yang menolak realiti kerohanian atau realiti yang bersifat mental. Baiklah, sekarang kita akan menyentuh mengenai hubungan manusia dengan alam. Teori materialisme. Teori ini merujuk kepada apa yang boleh dilihat atau wujud, contohnya gunung ganang, binatang, manusia dan otak. Teori ini menganggap bahawa wujudan jasad dan jirim itu sebagai sesuatu yang hakiki. Ia bertentangan dengan konsep teori idealisme. Teori ini menyatakan bahawa idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri dan bergantung pada sesuatu yang bersifat jasad. Kerana idea datangnya daripada otak dan otak itu merupakan sesuatu perkara yang wujud. Teori ini menolak dan menafikan hal kerohanian atau perkara yang tidak nampak. Ini bermakna ia menolak agama. Ia menyatakan bahawa oksigen dan angin merupakan sesuatu perkara yang dapat dikesan dengan panca indera kerana ada dikesan, manakala agama tidak. Teori idealisme. Teori ini merujuk kepada benda-benda yang bukan material. Teori ini memegang konsep idea yang ini kewujudan tidak bersifat jirim atau fizikal. Cara hendak interpretasi kewujudan idea ataupun kewujudan itu sendiri telah dibincangkan dalam agama, seperti contohnya jin. Teori ini menyatakan bahawa realiti bukan bersifat material,
tetapi bersifat mental atau bersifat idea. Realiti tidak ditanggapi secara langsung, tetapi melalui sensasi objek. Teori ini membuka ruang kepada kepercayaan rohani, contohnya roh dan alam gaib. Hubungan horizontal insan. Menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil, manakala alam ialah insan yang besar. Hubungan horizontal manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Terdapat beberapa falsafah yang melibatkan hubungan horizontal insan. Yang pertama, falsafah mekanisme. Yang kedua, determinisme. Yang ketiga, realisme. Falsafah mekanisme. Ia merupakan aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian di dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum sebab dan akibat. Ia juga mengandaikan alam sebagai mesin dan manusia pula diandaikan sebagai mekanik. Falsafah ini menyatakan bahawa proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam. Falsafah determinisme. Falsafah ini menyatakan bahawa tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Determinisme dipecahkan pada dua bahagian. Yang pertama, intrinsik. Yang kedua, ekstrinsik. Intrinsik menyatakan bahawa setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri. Manakala intrinsik pula menyatakan bahawa setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau sesuatu di luar kawalan manusia. Falsafah realisme. Falsafah ini merupakan satu aliran yang berpendirian bahawa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat daripada kebenaran. Dan dalam pengetahuan yang baik akan tergambar kebenaran yang sebenarnya. Falsafah ini menyatakan alam wujud secara nyata dan objektif. Contoh, Darwinisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Toha bin Fahil Muhyiddin. Nombor matrik saya A177377. Saya akan membentangkan tentang hubungan insan dengan Tuhan. Seperti yang anda lihat, rajah menunjukkan kesinambungan ataupun hubungan manusia dengan Tuhan yang diikuti dengan alam. Metafizik keagamaan. Apakah yang dimaksudkan dengan metafizik keagamaan? Agama realitinya bukan terbatas pada material dan idea, tetapi merangkumi kepada kedua-duanya. Ini bermaksud, jika salah satu daripada material dan idea tidak ada, maka agama itu tidaklah lengkap. Agama menolak fahaman materialisme semata-mata. Metafizik keagamaan dibincangkan dalam natural theology dan falsafah ketuhanan. Antara perbincangan mereka ialah, adakah Tuhan itu wujud? Kedua bentuk hubungan ini dihuraikan secara langsung melalui interaksi, hubungan dalam pergaulan dan pelaksanaan hak yang diungkapkan melalui aturan tertentu. Rajah menunjukkan hubungan antara manusia dan Tuhan serta diikuti dengan alam dan menunjukkan vertikal insan terhadap Tuhan. Hubungan vertikal insan. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan vertikal insan? Hubungan vertikal iaitu menegak, melibatkan hubungan manusia dengan pencipta Al-Khaliq iaitu Allah, iaitu melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Hubungan vertikal mampu membentuk dan membina kepribadian insan agar mampu melahirkan akhlak al-karimah iaitu akhlak mulia yang diperlukan untuk membina hubungan horizontal. Terdapat tiga aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dan Tuhan. Yang pertama, theisme. Yang kedua, atheisme. Dan yang ketiga, agnosticisme. Apakah yang dimaksudkan dengan theisme? Theisme berasal dari perkataan Yunani theos ataupun theoi yang bermaksud Tuhan. Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam ini. Tuhan adalah sebab bagi yang ada di alam ini dan segalanya berdasarkan kepada sebab ini. Ini bermakna aliran ini mempercayai bahawa kewujudan mereka di sini berdasarkan atas sebab wujudnya Tuhan. Theisme terbahagi kepada beberapa aliran.
iaitu monoteisme, kepercayaan yang ada satu Tuhan yang wujud, dan lawannya adalah politeisme, iaitu kepercayaan Tuhan wujud lebih daripada satu. Hubungan vertikal insan yang kedua adalah etisme. Etisme berasal dari perkataan Yunani etios yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya ataupun kurang percaya tetap kewujudan Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan. Hubungan vertikal insan yang ketiga adalah agnosticisme. Agnostik berasal daripada dua perkataan Greek iaitu a dan gestos. A bermaksud tidak dan gestos bermaksud tahu. Maka agnostik bermaksud tidak tahu. Fahaman ini berpandangan bahawa manusia tidak boleh mengetahui adanya Tuhan ataupun tidak, ataupun fahaman manusia terhad kepada Tuhan. Ini berbeza dengan etisme, kerana etisme menafikan Tuhan secara menyeluruh, tetapi agnotisme mereka tidak mampu memahami Tuhan. Ini disebabkan kerana bagi mereka fahaman manusia terhadap kepercayaan kepada Tuhan adalah sangat terhad. Itu saja perbentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil bin Abu Zaki. Nombor metrik saya ialah A176646. Ini saya akan menerangkan mengenai sistem-sistem metafizik. Yang pertama adalah etisme. Etisme ni apa? Etisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu etios yang bermaksud tanpa Tuhan. Etisme adalah bukan suatu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan sahaja. Etisme ini merujuk kepada fahaman yang tidak mempercayai tentang adanya Tuhan. Bagi mereka, realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda yang nyata sahaja seperti manusia, alam sekitar dan objek-objek fizikal yang lain. Antara faktor-faktor kemunculan kepercayaan etisme ini ialah perkembangan teknologi dan sains yang menyebabkan mereka bergantung pada kemodenan dunia dan pengetahuan sains. Selain itu, sistem-sistem metafizik yang lain adalah agnotisme. Agnotisme ini berasal daripada perkataan Greek iaitu a bererti tidak dan natos pula bermaksud tahu. Jadi bila digabungkan kepada dua-dua perkataan ini, ianya membawa maksud tidak tahu. Agnotisme ini merujuk kepada fahaman yang menyatakan bahawa manusia tidak boleh mengetahui tentang Tuhan itu ada ataupun Tuhan itu tiada. Bagi mereka, pemahaman manusia adalah terhad dan kebolehan kita di dalam mengenali alam ini juga terhad, hanya melalui deria. Seterusnya, teisme. Teisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu theos atau theoi yang bermaksud Tuhan. Teisme ini merujuk kepada fahaman yang mempercayai kewujudan Tuhan dan Tuhan sebagai pencipta dan penerusan alam ini. Berbeza dengan etisme sebelum ini, etisme itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahawa wujudnya Tuhan, dan teisme ini percaya wujudnya Tuhan. Teisme terbahagi kepada dua iaitu monoteisme dan politeisme. Kita pergi pada monoteisme. Monoteisme ini berasal daripada perkataan Yunani monos iaitu tunggal dan theos pula bermaksud Tuhan. Bila digabungkan kepada kedua-dua perkataan ini, ianya membawa maksud Tuhan yang tunggal. Monoteisme ini merujuk kepada fahaman yang mempercayai kewujudan Tuhan dan memegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan yang wujud hanyalah tunggal dan satu, iaitu Esa. Bagi agama Islam, kami mempercayai bahawa Tuhan itu satu, iaitu agama Islam merupakan agama tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah politeisme. Politeisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu poli
bererti banyak dan Theoi pula bermaksud Tuhan. Jadi bila digabungkan ianya bermaksud banyak Tuhan. Politisme ini merujuk kepada fahaman yang mempercayai akan kewujudan Tuhan, tetapi Tuhan wujud lebih daripada satu, iaitu banyak. Fahaman ini atau kepercayaan ini adalah contohnya seperti agama Hindu dan Buddha. Mereka mempercayai Tuhan itu ada, tetapi bagi mereka Tuhan itu banyak. Mereka menyembah banyak-banyak dewi dewa dan Tuhan. Bezanya monoteisme dan politisme ini, monoteisme ini mereka percaya adanya Tuhan, tetapi Tuhan yang disembah hanyalah satu. Mereka percaya bahawa Tuhan itu ada satu, esa. Manakala politisme percaya adanya Tuhan, tapi menyembah dengan banyak Tuhan. Kemudian sistem-sistem metafizik yang lain adalah monisme. Monisme ini berasal daripada perkataan Yunani monos, iaitu bermaksud satu, dan isme pula bererti sendiri. Jadi ianya bila diistilahkan adalah pemahaman yang berpendapat bahawa elemen utama dari segala sesuatu adalah unsur yang tunggal atau satu. Ianya bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Kerana monisme ini dia punya sumber adalah satu, manakala dualisme sumbernya adalah dua, dan pluralisme adalah banyak. Okey, pluralisme. Pluralisme berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu plural, bermaksud lebih daripada satu. Pluralisme bererti banyak, pelbagai dan beberapa. Merupakan pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang bersifat banyak dan berbeza-beza di suatu komuniti masyarakat. Komuniti ini apa? Komuniti bermaksud orang yang tinggal di sesuatu tempat di bawah satu pemerintahan. Ini pula merupakan bidang perbincangan metafizik. Seterusnya, perkembangan ilmu metafizik. Ahli falsafah sains tidak menyenangi pemikiran mistik dan tidak rasional masyarakat Eropah. Ini memberi respon terhadap pemikiran primitif atau kuno, menolak sebarang perkara yang tidak boleh disahkan dengan pengalaman dan tidak mempunyai apa-apa makna. Ini berlaku pada abad ke-19. Ia dihidupkan semula oleh Moritz Schlick secara rasminya pada tahun 1925 bersama Anne Mach. Selepas itu, sains menggantikan metafizik.